Okay, Assalamualaikum, what's up guys, welcome back to my channel. Okay, sebelum aku start, bagi yang dah subscribe, terima kasih sebab subscribe. Okay, pada yang belum, tolong subscribe sekarang and tolonglah share aku punya video ni dan like aku punya video ni. Okay, alright, video kali ni aku nak cakap tentang bagaimana untuk orang yang pertama kali nak jadi pilot RC, apa yang kena tahulah. Okay, untuk aku akan buat part by part. So untuk yang first ni, aku akan buat introduction, maksudnya pengenalan dulu dalam RC aviation ataupun RC udara ni, apa dia. Jadi kita buat pengenalan dulu. So okay, jom start. Alright, untuk RC aviation atau RC udara ni, kita ada beberapa pecahan lah selain daripada kapal terbang. Okay, first, obviously memang kapal terbang. Kedua, helikopter. Ketiga, drone. Keempat, paramotor, yang pakai payung tu kan, yang terjun tu, yang ada enjin kat belakang tu. Itu paramotor. Sekarang pun dia orang ada buat yang RC nya, itu yang tu. Okay, so kita go through one by one sebelum kita masuk dalam kapal terbang. Sebab aku nak kita semua tahu apa yang ada dalam RC aviation ni. Okay, biar kita kenal semua dulu. Sebab aku pun yang lain-lain aku tak apa pandai sangat. Kapal terbang je lah yang aku boleh lah nak sembang-sembang sikit. Sebab aku pun tak adalah pro ataupun expert dalam hal kapal terbang RC ni. Just aku cakap ni daripada pengalaman aku lah. Okay, kita pergi dekat heli dulu. Okay, heli kita ada first kita ada heli scale, heli 3D, heli sport. Okay, nanti kita go through satu-satu. Satu drone. Okay, drone ada drone aerial photography lah, macam biasa yang kita tengok lah, yang brand-brand DJI tu, yang macam tu, aerial photography dengan drone freestyle. Freestyle ni nanti aku akan terangkan macam mana freestyle, dan ada lagi beberapa bahagian drone lain yang mungkin ada yang pernah dengar dan ada yang belum pernah dengar. So nanti kita akan pergi satu-satu. Lagi satu, paramotor, paraglider. Paramotor tu paraglider yang pakai payung terjun tu, yang tu pun baru lagi. Tak adalah baru sangat, tapi dah ada dekat dalam pasaran sekarang yang jual RC untuk paramotor. Aku tak pernah fly lagi paramotor ni, tak pernah terbangkan lagi. Tapi tengok memang syok lah. Cumanya mahal juga harga dia. Okay, lepas tu dah kita pergi kapal terbang biasa lah. Sama juga macam heli, ada scale, ada 3D dengan ada sport. Dia juga ada long range, kot. Yang lain-lain tu aku rasa dalam kategori sport. Tak apa, nanti aku explain. So sekarang kita pergi dekat heli. Okay, untuk heli ni, dalam heli scale ni, dia lebih kepada body lah. Dia punya lebih kepada body scale, macam mana yang ada yang betul, itulah dia. Dia fly pun macam mana yang scale juga. Dia tak fly macam 3D. Okay, fly RC untuk helikopter scale ni, nanti aku tunjuk. Kalau aku ada, nanti aku boleh letak gambar atau video, aku tak kat sini, so korang boleh tengok macam mana heli scale ni, ataupun macam mana cara dia terbang, macam mana body dia orang, diorang punya body scale tu macam mana kan. Tapi memang guys, aku cakap yang paling murah, yang aftermarket yang murah pun untuk heli scale ni, dia kecil dia size. Sebab heli ni ada macam-macam size tau. Dia ada start dengan yang kecil 150 sampailah ke 700 size, macam tu lah, besar-besar kan. Untuk yang size 450, 450, besar ni je. Body dia besar macam ni je. So slash punya body. Yang ni pun kat 7800 guys, untuk scale.
Itu pun yang biasa ni, tu kosong je tau. Dia punya cover je, belum ada dia punya retract lagi, dia punya lampu. So heli scale ni memang mahal jugalah. Tapi memang siapa yang peminat heli, dia memang sukalah, dia nak apa? Nak ada benda tu. Nak ada heli scale tu. Okey, untuk heli 3D pula. Heli 3D ni dia lebih kepada movement control. Dia lebih kepada aerobatic. Dia aerobatic, dia macam, nanti aku taklah video korang tengok macam mana. Aku tak video ke, tengoklah macam mana nanti korang tengok heli scale ni. Heli 3D ni macam mana aku nak terangkan pun tak tahu. Tapi dia aerobatic, dia movement. Dia cepat lah, memang kena cepat. Sebab nak jadi heli 3D punya pilot ni memang nak kena disiplin, memang nak kena belajar betul-betul. Memang kena, paling penting memang disiplin lah. Dan memang akan banyak duit habis nak belajar ni. Tapi once bila kau dah dapat movement dia, memang syok fly. Dan berderau-darah bila kau duduk dekat orang yang main heli 3D ni. Benda lain sikit, kita rasa macam insecure lah. Tapi yang pilot tu tahulah apa yang dia kena buat. So lepas heli 3D, heli sport. Heli sport ni, dia punya fuselage, dia punya body heli ni, dia macam futuristic sikit tau. Dia macam bukan heli yang kita biasa tengok dekat luar. Heli dia kecil, dia kecil je body dia. Dia lebih kepada untuk kelajuan heli sport ni. Dia pergi ulang dia tapi dengan laju ni. Nanti aku akan video juga, so korang boleh tengok heli sport ni macam mana. Okay, kepada drone, biasa semua orang pernah tengok dan semua orang, aku rasa memang semua orang tahu DJI, drone DJI, aerial photography kan. Memang dah terkenal dengan DJI. Sebenarnya ada lagi, ada Skyduo, ada Xiaomi punya drone yang boleh dikatakan cantik jugalah, dia punya ni. Tapi kita memang semua dah terkenal dengan DJI. So DJI adalah macam-macam, daripada yang murah sikit ke lebih power lah. Kita pun tahu lah tu, macam DJI Mavic Mini, Mavic Air, Mavic Pro kan. Lepas tu ada lagi yang besar-besar tu, Phantom, apa lagi yang besar yang kaki tu, aku tak ingat nama dia. Yang tu aerial photography lah kan, lebih kepada nak ambil gambar cinematic sikit, gerak kan. Okay. Yang kedua freestyle. Okay, freestyle ni dia macam-macam lah. Dalam tu dia ada lagi cabaran dia. So freestyle ni ada untuk cinematic shoot, bando shoot, dia pergi dekat celah-celah bangunan semua. Lepas tu racing drone. Nanti aku akan letakkan gambar-gambar dia orang macam mana bentuk-bentuk dia. Bentuk semua sama je. Dan freestyle ni dia ada saiz berbagai lah, daripada sebesar-besar tapak tangan ni sampailah ke saiz yang besar tau. Dia X-Class. X-Class ni dia prop pun dah besar. Prop dia dalam 13-14 inci punya prop. Kalau 13-14 inci punya prop, korang bayangkan frame dia besar mana kan? Besar lah, memang besar lah. Lepas tu drone. Okay, drone ni dia selain daripada yang untuk kegunaan yang tu je, drone juga sekarang dah ada digunakan dalam agrosistem. Okay, dalam petani-petani sekarang dah ramai yang pakai drone untuk nak meracun diorang punya pertanian lah, kawasan pertanian diorang pun dah ada sekarang. Untuk agrosistem, untuk search and rescue pun ada. Search and rescue punya drone yang menggantikan helikopter untuk terbang rendah, untuk cari lebih dekat dengan ground, yang mana yang jatuh gaung ke apa ke kan. Diorang nak cari pakai drone pun ada. Apa lagi? Military drone. Military drone ni dah banyak lah kan. Military drone ni ada yang untuk training, ada yang untuk memang untuk surveillance punya protection pun memang ada. So macam-macam dah sekarang ni. Drone ni memang kegunaan ni dah pelbagai lah kan. Yang macam kalau korang pernah tengok yang Predator tu, yang Predator yang ada fuselage panjang, yang tu kita panggil unmanned aircraft. Dia bukan drone.
tapi dia tak ada pilot dalam tu. Dia unmanned aircraft ni dia lebih kepada untuk yang dah pakai sekarang ni jenis tu untuk bom, hantar bom, ataupun untuk surveillance, untuk apa ni, area lah, dia secure kawasan tu macam mana lah. Itu dah teknologi lah. Yang tu bukan dalam kategori drone lah, dia dalam kategori kapal terbang. Dia dah dalam kategori kapal terbang, tapi dia unmanned, maksudnya tak ada orang kat dalam tu. Dia kontrol semua dekat dalam satu ground station lah. Okey, apa lagi? Aku rasa yang tu juga untuk drone. Drone tak ada. Okey, paramotor. Okay, paramotor ni dia basic je lah. Dia macam mana yang korang tengok orang main paramotor yang pakai glider yang dulu kan. Yang tu je lah. Aku pun tak pandai sangat nak cakap macam ni, tapi adalah benda tu untuk RC. Okay, dia punya nak kontrol dia tak sama macam mana kapal terbang, tak sama macam mana drone, tak sama macam mana heli. Dia lain, dia berbeza. Dia ada power dia. Lain lah, aku pun tak kerti nak cakap, kan takut salah nanti orang marah pula kan. Okay, so apa dia? Okay, kapal terbang, kita pergi ke kapal terbang pula. Kapal terbang scale, okay, kapal terbang scale biasalah, mana yang kita tengok ada dekat luar, macam Boeing, Cessna, kapal-kapal trainer yang Cessna yang lain. Lagi apa lagi? Jet kan. Macam mana yang ada dekat luar tu, semua ada dekat RC. Macam-macam jenis lah. Yang korang pernah tengok yang World War 2 apa Perang Dunia Kedua punya kapal terbang pun ada. Yang World War 1 pun ada. Yang first kapal terbang yang pernah dicipta pun ada juga orang buat. Tapi dekat Malaysia ni tak banyak lah. Tak ada lah. Banyak yang dekat luar negara lah. Itu yang scale lah. Okay, yang 3D dia sama juga macam heli. Dia lebih kepada aerobatik, yang macam main lipat-lipatnya. Kita tengok video ni ataupun gambar jenis 3D tu macam mana. Lepas tu spot. Okay, spot ni jenis kapal terbang dia sama je macam 3D juga bentuk dia, tapi dia punya perbezaan ada sikit-sikit je dekat perbezaan dalam spot ni. Sebab dalam spot ni ada lagi pattern plane, pylon racing, spot yang cakap. Okay, kalau korang nak tengok, kalau korang nak tahu spot ni macam mana kebiasaannya, yang kita tengok yang Red Bull Air Race tu, yang tu spot. Kebanyakannya dia orang guna dalam RC ni spot. Itulah dia kapal terbang dia. Nanti ada video ke gambarkan, aku letak kat sini macam mana pylon racing tu, macam mana spot plane, macam mana pattern plane tu macam mana. Sebab bentuk diorang ni berbeza-beza mengikut nama je yang tadi tu lah kan. Okay, so kita dah kenal RC heli, kita dah kenal RC drone, RC paramotor, kita dah kenal RC airplane, RC plane lah kita dah kenal. Untuk kita first nak jadi pilot RC ni, sebelum korang pergi further lagi, yang aku akan, ini kira part 1 yang video aku kira yang ni part 1 yang video, untuk kita buat pengenalan sahaja. RC udara ataupun RC aviation ni apa dia, apa yang ada dalam RC udara, RC aviation ni. Okay, sebelum aku start yang lebih lagi, itu akan aku buat video part 2 lah. Okay, ni part 1 ni untuk pengenalan sahaja. Dan bagi aku dah sebut apa itu RC plane, RC heli, RC drone dan RC paramotor. So sebelum korang nak masuk ke fasa yang lebih lagi, sebab aku lebih kepada kapal terbang je lah. Okay, yang lain aku dah takkan sebut dah. Okay, sebelum korang nak pergi ke lebih further,
Kau kena tanya dulu daripada dalam diri korang, aku nak fly RC apa, RC airplane ni, aku just nak fly suka-suka je ke, atau nak try je, ataupun memang aku serius sebab aku memang minat nak main RC airplane ni. Okay. Kalau bagi kategori orang yang nak try, saya saja try, nak fly suka-suka, tak kisah pun bentuk kapal terbang macam mana pun, aku tak kisah, saya akan dapat fly. Okay. Untuk kategori tu dah tak boleh, dah tak payah pening kepala. Sebab apa? Korang dah boleh dapatkan benda-benda yang flying aircraft ni, yang RTF ni. Okay, RTF ni maksudnya ready to fly. Korang just beli, charge bateri, masukkan bateri dalam remote, piap, terus fly kan. Okay, yang tu bajet dia dalam, tak mahal lah, aku letak dalam 600 ke bawah. Okay, harga dia ada macam-macam jenis lah. Nanti aku letakkan description, aku letakkan link dekat description untuk korang tengok harga dia sendiri. Yang tu untuk orang yang saja nak try je, rasa fly macam mana kan. Okay. Untuk orang yang betul-betul nak masuk RC airplane ni, itu yang korang, yang aku akan cerita selepas ni. Okay, sekarang ni just aku nak kita just kongsi biasa dulu, santai dulu, introduction. Okay, untuk RC yang nak pergi ke RC airplane ni, yang korang kena tahu perbelanjaan dia lah. Okay. Untuk perbelanjaan main RC airplane ni, dia bergantung kepada apa jenis kapal terbang yang korang nak main. Okay. Dan apa ni, investment yang pertama of course RC, nama pun RC, remote control. So remote control. Okay, remote control ni yang first investment yang korang kena buat lah. Okay. Okay, sebelum aku pergi dekat remote control ni, okay, sorry, aku nak bagi tahu, walaupun korang beli yang toys grade yang tadi aku cakap tu, yang toys grade untuk yang main suka-suka tu, korang still kena belajar macam mana nak kontrol kapal terbang. Okay, dia tak semestinya bentuk kapal terbang, tapi dia punya flying basic dia memang macam kapal terbang. So korang kena belajar juga apa itu, macam mana nak fly lah, macam nak kontrol tu kan. So macam aku dulu, aku tak ada komputer kat rumah, aku ada smartphone je. So dengan smartphone tu aku download satu aku ada download satu simulator dalam handphone aku. Sekejap. Bersin pula guys. Alhamdulillah. Okay, sorry. Simulator ni untuk korang belajar movement dia. Okay, kejap lagi aku ada letak satu video yang aku akan terangkan macam mana video macam mana simulator ni dan macam mana kontrol dia. Tapi kekurangannya yang simulator ni, kekurangan dia adalah korang tak boleh nak connect dengan remote. Okay, so segala movement je korang main macam main game lah, macam korang main COD ke apa ke kan, movement ni dekat handphone. So untuk korang kenal orientation ataupun untuk korang kenal dia punya control tu, aku rasa yang ni lah better lah kan, untuk korang kenal je sebab dalam simulator, walaupun korang simulator yang dalam PC yang yang tu nanti pun aku akan letakkan dekat link dia dekat description untuk korang, kalau korang betul-betul nak main, nanti korang boleh cari remote, korang boleh link tu nanti korang boleh tengok dalam YouTube macam mana nak macam mana nak setting untuk simulator tu dengan remote lah. Okay, dalam untuk RC yang simulator yang dalam handphone, korang tak boleh nak remote, tak boleh nak main dengan remote ni, korang rasa leceh sikit lah. So walaupun korang ada simulator yang main dekat PC menggunakan remote ni juga, okay, still bila korang bawa keluar
bila korang dah nak main yang betul depan matanya, dia akan ada perbezaan tau dari dalam simulator dengan dekat luar. Memang akan ada perbezaan. So korang jangan expect kalau korang dah main dalam simulator korang dah okey, dekat luar korang akan okey sama macam dalam simulator. Tak, sebab dalam simulator korang hanya belajar dalam 40 ke 50% je. Keadaan sekeliling yang betul-betul dengan dalam simulator tak sama. Walaupun ada simulator yang mahal-mahal ni, kalau korang beli, dia dia kata almost 100% sama dengan mana dekat luar, tapi still juga bila korang dah sampai betul-betul depan mata kapal terbang tu, korang mesti akan rasa perbezaan dia. So apa yang aku boleh cakap, simulator ni hanyalah untuk orientation, untuk korang belajar orientation dan juga macam mana nak belajar movement control dia. Okay, kejap lagi aku tunjuk yang mobile-nya. So korang dah tak payah nak beli apa. Untuk permulaan ni korang try dulu. Kalau korang rasa korang confident, baru korang cari remote. Okay, remote. Okay, perbelanjaan lah tadi aku dah tersasar jauh. Okay, perbelanjaan ni sebenarnya bergantung lah. Macam aku cakap tadi, remote, benda yang first investment. Remote ni dia subjektif. Sebab macam aku cakap tadi, korang nak yang mana, korang nak main dalam kategori RC yang mana. Okay, tapi apa-apa pun RC, heli, airplane, drone, paramotor tadi, semua ni memang dia bergantung pada kau punya remote juga. Okay, remote ni dia korang lah yang kawal dekat remote tu, benda tu lah. Okay, macam heli, kau main depan mata je. Okay, depan mata. Tapi movement stick tu ikut keselesaan pilot, dia nak cepat ke nak lambat ke, itu memang bergantung dengan remote lah. Sebab kalau kau beli remote yang murah, so kau dapat yang murah punya persembahan lah kan, biasa-biasa je lah. So untuk remote ni kau tak payah pening lah. Maksudnya korang yang dekat luar ni dah ada yang aftermarket yang murah tapi yang boleh pakai. Banyak budak-budak drone pun dah banyak pakai yang jenis brand-brand. Contoh macam Jumper, Radio Master, FR Sky, apa lagi, Radio Link. Radio Link pun aku rasa banyak yang pakai kapal terbang lah. Apa lagi aku rasa yang tu kot. Ada lagi ke, tapi aku tak tahulah. Yang aku tahu yang tu je lah. Tapi sebenarnya ada banyak lagi lah. Yang bajet-bajet ni tengoklah pada korang nak main apa kan. Kalau korang nak main drone, macam Radio Master, Jumper, FR Sky tu memang dah tune. Sebab diorang ni, yang ni OpenTX tau. OpenTX ni dia tak ada modul yang tetap dalam tu. Korang boleh tukar modul dekat belakang dia untuk support dengan yang drone punya receiver nanti. Okay, untuk kapal terbang pula, okay, yang tu kita tak cerita heli, drone semua kita tak cerita. Kita cerita untuk kapal terbang. Okay, untuk kapal terbang, kalau korang nak main lama, kalau korang nak main dalam RC yang lama, RC airplane berterusan memang lama punya, so korang kena cari yang betul-betul bagus lah kan. Sebab dalam kapal terbang ni kita ada elektrik, maksudnya pakai bateri. Kita ada petrol, kita ada nitro, dan kita ada turbine. Turbine yang pakai engine jet tu, yang pakai jet fuel, yang kena campur dengan jet fuel. Sama ada pakai diesel ke, pakai kerosene ke, memang kena campur jet fuel. Yang tu turbine. Benda-benda tu semua memang bergantung dengan remote korang. Kalau korang beli yang biasa, so korang boleh main dekat setakat elektrik ataupun nitro lah kot kan? Nitro atau petrol lah. Petrol, kapal petrol ni macam mana nanti kita akan beli dekat part tu. So tu investment yang korang kena buat untuk permulaan. Lepas daripada tu, confirm korang kena beli bateri kan? Sama ada korang beli bateri ataupun korang main kapal nitro untuk trainer. Sebab yang bateri aku cakap tadi tu kapal trainer juga. Sebab orang dulu otai-otai dulu ni, diorang belajar kapal terbang ni dengan kapal trainer saiz 60 ke atas, nitro. Diorang tak ada lagi bateri-bateri semua, tak ada. Diorang memang belajar dengan kapal tu.
Sebab apa? Sebab diorang lebih berdisiplin kalau belajar dengan kapal nitro ni sebenarnya. Ya, sebab nitro kita takut lah apa akan jatuh ke apa kan. Mungkin sebab yang tu korang lebih jaga-jaga, lebih berdisiplin untuk dengan remote ni, pegang dengan remote ni. So yang tu je lah kot untuk video kali ni kan. Introduction termasuk sekali dengan bajet, remote. So sekejap lagi aku akan tunjukkan korang macam mana main simulator ni. Alright. Okay guys, ni simulator dia yang aku cakap tu. Alright. Okay, ni sneak peek lah. So aku nak tunjuk kat korang macam mana video, macam mana simulator ni. Okay. So first kali untuk simulator ni, model yang kita tengah tengok sekarang ni model Advantage. Okay. So macam aku, masa mula-mula aku download ni, aku dapat offer untuk beli semua kapal yang ada dalam ni dengan harga RM33. So aku belilah. Tapi kalau bila korang dah download, korang tak akan dapat semua kapal-kapal ni macam yang sekarang ni. Okay. Tak ada. Tapi korang ada dua kapal je. Kapal yang Advantage tadi dengan kapal yang lagi satu ni. Ni kapal Aquila. Okay, dua kapal, tapi ni low wing. So untuk training kita pakai high wing yang tadi tu, yang Advantage ni. Okay, so kita select yang ni. Okay, so kita tolak ke tepi, field tu tolak ke tepi, camera zoom biar macam tu, wind pun kita biar juga macam tu. Okay, lepas ni kita masuk kat control setup. Okay, kat control setup, control touch. Okay, control dengan touch ni kita tak pakai lah, sebab yang control touch ni mungkin yang pakai remote macam yang orang main game tu kan. Kita tak pakai yang tu. So keluar balik. Okay, sekarang ni mode, control mode. Okay, dalam dunia RC ada 4 mode. Mode 1, mode 2, mode 3, mode 4. Okay, biasanya kita akan pakai mode 1 dengan mode 2 sahaja. Mode 3 dengan mode 4 ni memang rare lah, tak ramai orang yang pakai, sebab memang macam confused sikit. Okay, first kita tengok dulu macam mana mode 1 ni. Okay, kejap kita pergi dekat mode 1. Sebab ada rata-rata yang pakai sekarang ni dekat site mode 1 dengan mode 2. Okay, kita tengok mode 1 sekarang. Okay, mode 1, kalau kau tengok sebelah kanan ni, okay, stick kanan atas bawah adalah throttle. Okay, dan juga aileron, kiri kanan, kanan kiri, kanan kiri. Okay, yang ni aileron. Ini untuk mode 1 stick untuk mode 1. Okay, untuk sebelah kiri punya stick pula adalah untuk rudder dengan elevator. So nanti kau nampak So kalau nampak tak rudder tu bergerak bila aku gerak kiri kanan, tengok rudder tu bergerak vertical. Okay, ni elevator. Ni elevator yang dekat sini. Nanti aku tunjukkan kat mana tempat dia, elevator. Okay, alright. So ni untuk mode 1 lah. Okay, tengok bila kita main throttle mode 1, tolak throttle sebelah kanan. Okay, sekarang kita pergi kat mode 2 pula. Okay, mode 2 kita tengok macam mana mode 2 punya control. Yang kita masuk dekat dalam help touch mode 2. Sekejap tekan, sebab dekat kejap tak masuk pula ni. Okay, tengok sekarang ni dah bertukar. Mode 1 dengan mode 2 beza dia elevator dengan throttle sahaja. Yang lain semua sama. Stick dia. Sebelum ni mode 1 throttle sebelah kanan, elevator sebelah kiri. Tapi bila mode 2 terbalik, elevator sebelah kanan, throttle sebelah kiri. Okay, yang untuk aileron dengan rudder sama. Tu beza mode 1 dengan mode 2. So korang kena pilih. Masa untuk belajar mula-mula ni korang kena pilih nak yang mana. Okay, so tengok bila aku tarik elevator, kau tengok macam mana elevator up dengan elevator down, macam mana control surface tu function. Okay, alright. Sebelum korang nak further tu, korang kena pilih mode 1 atau mode 2. Macam aku mode 2. So aku akan pilih macam ni lah. Okay, ni untuk penerangan aku lah. Okay, sekarang try aileron. Tengok kiri kanan, aileron kanan. Kau tengok bila aku tarik kiri, aileron sebelah kiri dia akan naik, yang sebelah kanan akan turun. Itu memang dia punya
fizik dia lah untuk kapal terbang ni. Okay, bila aku tolak rada kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Okay, nampak tak? Okay, kanan je kan. Okay, kiri. Okay, korang perasan tak dekat rada tu, yang vertical tu dengan yang dekat steering bawah tu pun dia bergerak juga dia. Okay, yang ni untuk direction. Okay, dia hanya kiri kanan, tak apa. Yang tu nanti aku akan terangkan dekat part tu nanti. Okay, sekarang ni untuk sneak peek sahaja. Kita tengok macam mana pemilihan mood 1 dengan mood 2. So korang kena decide daripada sekarang sebelum korang nak belajar lebih lagi. Okay, tu je. Alright guys, yang ni dalam simulator macam mana dia tunjuk cara dia fly. Okay, so korang tengok aku fly Okay, korang tengok movement stick aku semua, kiri yang kanan korang tengok macam mana aku fly. Okay, nak untuk take off, tarik elevator sikit je. Kalau korang tarik banyak, dia akan jadi macam ni, nampak boleh stall. So kita recover balik. Alright. Okay, nampak bila aku bank, aku akan tarik elevator sikit untuk dia corner. Sebab bila korang main aileron sahaja, dia takkan corner betul tau. So korang kena tarik dengan elevator. Okay, apa akan jadi kalau aku tolak roll left atau roll right sahaja? Apa dia akan jadi kat kapal ni? So tengok dia akan roll sahaja guys. So korang kena main dengan elevator juga. So kita try roll left. Nampak? Kalau korang tak tarik elevator slow-slow, dia takkan corner pun. So korang yang kena akan corner. Nampak? Bila aku nak corner, aku akan tarik elevator sikit. Aku akan main dengan aileron juga. Okay, tu apa jadi kalau dengan rada pula. Nampak? Tolak rada kanan. Ni semua nanti dalam part tu aku akan terangkan. Yang ni sneak peek saja guys. Alright. Ini simulator ni. So kita land dulu. Okay, kurangkan throttle sikit. Idle. Okay, flare. Kita flare. Throttle jaga, jangan mati terus, tidak stall. Ni high wing tak apa. Okay, flare. Alright. Touchdown. Right. Itu saja guys. Nanti kita tengok yang full control macam mana nak cover. Alright. Okay guys, tu tadi sneak peek untuk korang belajar movement kapal terbang ni. Dalam sim tu je aku tak dekat link. So yang tu je video, sampai sini je lah video kali ni. So aku akan buat part tu yang lebih mendalam untuk kapal terbang sekarang ni itu je lah yang korang kena fikir. Bila korang dah test dengan sim ni, so korang rasa memang korang confident nak main kapal terbang, so next video aku akan bagi tahu korang, aku akan detailkan lagi yang kapal terbang ni macam mana nak start, apa yang korang kena belajar, apa yang korang perlu ada kat diri korang untuk main hasil plane ni. Okay, jangan lupa subscribe, like and share aku punya video. Dan nanti kita akan jumpa yang dalam part 2 ni. Okay, Assalamualaikum.